Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Syukur Alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada hari ini dalam sedikit tazkirah yang dibawa tajuk cemburu. Okey. Saya akan bacakan hadis an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi ithnataini rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yatluhu ana al-lail wa ana an-nahar wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Sadaqa Rasulullah SAW atau kama qala. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh dan tidak ada hasad kecuali ke atas dua orang ini, iaitu pertama, lelaki yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan Quran, yang mana dia baca Al-Quran itu waktu malam dan waktu siang, kebanyakan masanya membaca Al-Quran. Dan lelaki yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan dia harta dan dia menginfakkan harta itu siang dan malam. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Jadi hari ini hasad tidak dibenarkan, tetapi yang boleh ialah ghibtah, ataupun boleh hasad tetapi atas dua orang ini. Pertama, orang yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia seseorang yang selalu baca Quran, sama ada hafiz Al-Quran ataupun seseorang yang banyak baca Al-Quran dan dia baca siang dan malam. Orang ini kita boleh cemburu, tetapi ghibtah atau cemburu dimasukkan ialah kita ingin berlumba-lumba menyainginya tanpa mengharapkan rahmat itu hilang daripada dia. Yang kedua, seorang yang pemurah, Allah Subhanahu Wa Taala bagi di kekayaan dan infakkan harta siang dan malam. Kenapa dua orang ini Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan, Nabi SAW ceritakan dalam hadis yang patut kita cemburu? Pertama, orang yang selalu dengan Quran ini atau hafiz Al-Quran, mereka ini adalah ahlullah, sebagaimana hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi ahlina minan nas, sesungguhnya bagi Allah ada daripada galangan manusia itu merupakan ahli dia. Qalu ya Rasulullah manhum, sahabat tanya, wahai Rasulullah SAW, siapa mereka? Nabi SAW memberitahu, ahlul Quran hum ahlullah wa khasatuhu, mereka ialah ahli Al-Quran, iaitu hafiz Al-Quran atau orang yang banyak masa dengan Al-Quran, apa-apa aktiviti dengan Al-Quran, dan mereka ini adalah orang yang khusus, mereka ini adalah ahlullah. Oleh sebab itu orang ini kita kena cemburu, ghibtah. Kita ingin berlumba-lumba dengan dia, kita ingin menyayangi dia, menyaingi dia tanpa mengharapkan rahmat hilang daripada mereka. Dan kenapa yang pemurah ini, orang yang pemurah ini kita perlu cemburu? Sebab dalam satu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sakhiyu, orang yang pemurah ini, qaribum minallah, qaribum minal jannah,
qaribun minan nas, ba'idun minan nar. 4 perkara. Satu orang yang pemurah itu hampir dengan Allah, hampir dengan jannah, syurga, hampir dengan manusia, jauh dari neraka. Kemudian al-bakhilu, orang yang bakhil ni kedekut, ba'idun minallah, orang yang kedekut ni jauh dari Allah, ba'idun minal jannah, jauh dia daripada syurga, ba'idun minan nas, dia jauh daripada manusia, qaribun minan nar, dia hampir dengan neraka. Kemudian Nabi SAW menyatakan wal jahilu sakhi, satu orang yang jahil dan tetapi dia pemurah, dia jahil tapi pemurah, ahabba ilallah, lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, min abidin bakhilin, daripada satu orang abid yang bakhil. Sebab itu Imam Ghazali rahmatullah alaih pernah menceritakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahawa Nabi Yahya ibnu Zakaria alaihi wassalam pernah bertanya kepada syaitan. Syaitan ini boleh dilihat tetapi bukan dalam bentuk asal. Maka dia tanya, siapakah orang yang paling kau takut? Maka syaitan bagi tahu, aku takut satu orang yang pemurah walaupun dia jahil atau fasik, lebih daripada satu orang yang bakhil tetapi dia mukmin atau dia abid. Maka Nabi Zakaria, Nabi Yahya AS tak faham. Saya tak faham maksud kamu. Maka syaitan memberitahu bahawa satu orang yang abid tetapi bakhil, orang ini jauh dari Allah. Hakikatnya ba'idun minallah, jauh dari Allah dan hampir dengan neraka. Kemudian satu orang yang jahil tetapi dia sakhi atau pemurah, bagaimana? Dia kata, orang ini aku khawatir yang Allah Subhanahu wa taala suka dan Allah Subhanahu wa taala beri hidayat pada dia. Orang yang antara orang yang paling mudah mendapat hidayat dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sakhi, iaitu orang yang pemurah. Oleh sebab itu, kita jangan pandang buruk pada orang yang pemurah, kerana boleh jadi dan besar kemungkinan mereka ini adalah orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun dia jahil. Satu hari nanti Allah Subhanahu wa taala akan beri dia hidayat, jadikan dia sebagai ahlullah, ahlinya, berbanding dengan satu orang walaupun dia abid, dia mukmin tetapi bakhil. Oleh sebab itu dua orang ini kita kena cemburu. Siapa dia? Pertama, satu orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia hafiz Quran, ataupun Allah Subhanahu wa taala jadikan dia orang yang ada kaitan dengan Quran, belajar Al-Quran, selalu baca Al-Quran. Orang ini kita patut cemburu, atau perkataan yang tepat, ghibtah. Orang inilah yang perlu kita saingi, orang yang kita berlumba-lumba tanpa mengharapkan mereka hilang daripada rahmat itu. Yang kedua, orang yang pemurah, as-sakhi, yang selalu menginfakkan hartanya. Orang ni kita perlu cemburu, ghibtah dengan dia, kerana sebenarnya dia adalah orang yang qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, wa ba'idun minan nar. Orang ini ialah hampir dengan Allah, hampir dengan syurga, hampir dengan manusia, jauh dari neraka. Oleh sebab itu, marilah sama-sama kita berusaha untuk amalkan apa yang kita dengar dan kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang disebut dalam hadis ini dan menjadi penghuni syurga Firdaus, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika.